ni'mal wakil. Cukup denganmu. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Mihrab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Insya-Allah pada pagi ini kita sama-sama teruskan bacaan Al-Quran, sambungan daripada surah Al-Isra
muka surat 283, ya, ayat yang ke-8 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah
atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mihrab Al-Quran, kajian Asmaul Husna, apa khabar semua? Saya doakan agar semua kita sihat afiat dan diridai oleh Allah dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin sekalian, insya-Allah kita meneruskan bicara kita Asmaul Husna. Pada pagi ini kira-kiranya kita terus mengkaji Asmaul Husna yang ke-27, iaitulah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Al-Basir. Ini merupakan siri yang ke-63 membahaskan Asmaul Husna yang ke-27 Al-Basir. Jadi para hadirin sekalian, seperti biasa Ustaz akan ingatkan kepada kita semua beberapa perkara. Pertama sekali, jangan lupa tuan-puan untuk share, viral dan like akan program ini seramai yang mungkin kawan-kawan, teman-teman yang lain agar manfaatnya dapat dikongsi bersama, dan tuan-puan juga selaku yang menyampaikan kepada pihak lain insya-Allah mendapat pahala yang lumayan di sisi Allah, selain daripada memberikan star, infak dan sumbangan kepada pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Huffaz,
wa imma untuk pembangunannya, wa imma untuk pembelian tanah fasa yang ketiga. Selain itu, tuan-puan, Ustaz juga menarik perhatian untuk sesiapa yang ingin memasukkan anak ke cucu ke Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz di Gombak, wa imma untuk tingkatan 1 ataupun untuk tingkatan 4 bagi program Fast Track SPM, maka bolehlah segera mendaftar dengan cara menghubungi pihak tahfiz dan boleh berurusan di sana. Selain itu, program Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran, pendaftaran dibuka sepanjang masa yang melibatkan kanak-kanak, remaja, dewasa, warga emas dan sesiapa saja boleh menyertainya insya-Allah. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Al-Basir maknanya Allah Subhanahu wa taala yang menatap. Al-Basir maknanya Allah Subhanahu wa taala yang melihat. Inilah dia kefahaman kita tentang Allah yang bersifat Al-Basir, yang melihat. Kalau kita mengkaji Al-Quranul Karim, perkataan Al-Basir, Allah yang maha melihat itu diulang sebanyak 42 kali. 42 kali dalam Al-Quranul Karim. Sebagai contoh, tuan-puan boleh rujuk pada surah Ali Imran ayat 15. Surah Ali Imran ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah, inginkah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada sisi Tuhan mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, maka kekal di dalamnya, dan mereka dikurniakan isteri-isteri ataupun pasangan-pasangan yang disucikan serta keredaan Allah, dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang nikmat yang ada di dalam syurga, iaitu pertama sekali orang yang masuk syurga maka mereka mencapai banyak nikmat, antaranya ialah boleh melihat bagaimana air mengalir dengan lajunya, dengan tenangnya, dengan suasana yang indahnya. Ustaz pernah berkuliah di satu masjid. Kemudian sudah kuliah tu ialah makan-makan. Adalah seorang pakcik tanya, Ustaz, kalaulah syurga itu sekadar adanya sungai yang mengalir di bawahnya dan kita boleh bermain-main sungai, maka ia lebih kurang macam Ulu Yam kat Selangor aja Ustaz. Macam kita pergi ke mana-mana sungai Ulu Yam contohnya, okey berkela ada sungai kat depan. Apakah sekadar tu sahaja yang dikatakan syurga? Ya, bagi Ustaz respect dengan soalan tersebut. Sebab bukan semua orang nak soalan tersebut, konon-konon dianggap soalan yang rendah mutunya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kunci bagi ilmu ni adalah bertanya. Maka Ustaz menjawab pertama sekali ialah Al-Quranul Karim diturunkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lampau dan di tengah-tengah padang pasir Mekah. Maka kita kena hidup dalam suasana itu untuk menyaksikan kehebatan Al-Quranul Karim. Kena bawa feel, 1400 tahun yang lampau macam mana keadaan masyarakat di Mekah. Iaitu masyarakat di Mekah, masyarakat yang suasana airnya susah. Wadin ghairi dhi zara'in. Kawasan kering kontang yang tidak ada air. Kawasan yang panas terik,
Maka air merupakan sesuatu yang sangat mahal dan berharga di Mekah. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, sesungguhnya syurga itu adanya tasik, adanya air yang mengalir deras, kemudian adanya kebun-kebun yang cantik yang kita boleh berehat di situ. Maka masyarakat Arab Quraisy mereka mudah nak absorb, mereka mudah nak khayal, mereka mudah nak serahkan kepada imajinasi mereka memahaminya. Sebab bagi mereka payah ni nak dapat sungai di padang pasir mustahil, nak dapat kebun mustahil, nak dapat kolam mustahil, nak dapat air yang banyak mustahil. Tiba-tiba dibayangkan sedemikian rupa, maka terus mereka boleh faham, hebat sungguhlah syurga tu. Tunggu lagi, apakah syurga itu sekadar tu saja? Tidak. Habis itu sehebat mana syurganya? Sehebat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lain, man la ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Inilah dia tahap syurga yang sebenar. Iaitu apabila seseorang itu masuk syurga, maka man la ainur ra'at, mata tak pernah terlintas ya Allah setara ni syurga, wala udhunun sami'at, telinga tak pernah terlintas ya Allah setara ni ya bunyi hebat syurga, wala khatra ala qalbi bashar, bahkan hati manusia, fikiran manusia, minda manusia tak pernah terbayang betapa hebatnya ganjaran yang lumayan disediakan oleh Allah dalam syurga. Makanan paling hebat, minuman paling hebat, kediaman paling hebat, aksesori paling hebat yang tak dapat digambarkan dalam kotak fikiran kita semasa ada di dunia. Itu syurga yang sebenarnya. Tunggu lagi bila kita baca ayat Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar, adanya kebun, adanya sungai, itu adalah tanzilul alim bimanzilatil jahil. Cara Allah Azza wa Jalla nak mendekatkan syurga itu dengan kefahaman latar belakang pemikiran manusia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu ialah respon kepada ayat yang kita baca ini. Yang kedua ialah pada perkataan wa azwajun. Maaf ya Ustaz cuba mengolah dari segi bahasa Arab Al-Quranul Karim. Selain daripada disebut adanya syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kemudian adanya perkataan dan dikurniakan isteri-isteri yang disucikan, khalidina fiha wa azwajum mutahharah. Baik, perkataan azwaj itu plural, jamak. Singlenya ialah zaujun. Zaujun ini hadirin muslimin dan muslimat maknanya pasangan. Pasangan dengan arti kata lain, apabila seorang lelaki masuk syurga, maka disediakan zaujun, pasangannya perempuan-perempuan. Apabila seorang perempuan yang masuk syurga, maka disedia baginya zaujun, pasangan laki-laki. Mana ramai puluhan, ratusan, ikut setakat mana yang kita kehendaki. Itu dia hadirin sekalian. Masya Allah, nikmat syurga kan sedemikian rupa ya. Tuan-puan jangan pula fikir terutama sekali kaum muslimat, Ustaz, bolehkah kami orang perempuan nak kahwin dengan lelaki yang ramai semasa di dunia? Kan tak dapat. Ustaz, boleh tak kami orang perempuan ni tiba-tiba kata nak engage dengan laki-laki lain, sedangkan di dunia ini kena ada isteri, suami saja yang halal? Tuan-puan, soalan ini kerana kita terikat dengan minda hidup di dunia. Sekarang bicara kita ni bicara syurga, bicara akhirat. Bicara akhirat tidak sama dengan bicara dunia. Bahkan di antara perkara-perkara hebat yang ada di dalam syurga ialah kita boleh buat sesuatu yang semasa di dunia kita tak boleh buat kerana berdosa, kerana haram, kerana dilarang oleh syarak. Contoh tuan-puan, apa dia ya? Okey, minum arak. Di dunia boleh tak nak minum arak? Tak boleh, haram. Soalannya ialah di syurga boleh tak minum arak? Bukan sekadar boleh, bahkan Allah Azza wa Jalla menyediakan lautan daripada arak. Ibarat kata, pergilah berenang kat lautan arak, nak minum, minumlah sampai pecah perut pun orang kata. Boleh, tak ada masalah apa-apa. Tak haram, cerita halal haram ni setakat dunia sahaja. Bahkan di antara nikmat besar yang ada dalam syurga ialah kita boleh buat sesuatu yang di dunia tak boleh buat kerana haram.
Dan mereka juga kalau ditanya, okey, saya seorang isteri, boleh tak saya nak berkahwin dengan ramai bidadara dalam syurga ratusan orang? Boleh. Boleh tak macam tu? Di dunia tak boleh? Di dunia tak boleh. Di akhirat boleh. Sebab apa? Diangkat cerita halal haramnya. Jadi yang paling penting bukan itu tajuknya. Yang paling penting ialah berusaha untuk masuk syurga terlebih dahulu. Fikirkan, usahakan, buatkan. Apa dia? 3 perkara. Pertama, sempurnakan akidah tauhid kita. Yang kedua, sempurnakan syariat kita. Yang ketiga, sempurnakan akhlak kita. Semuanya konsisten menurut ajaran Islam. Jadi hadirin muslimin dan muslimat sekalian, akhir sekali pada ayat ini Allah menyebut wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Tuan-puan, Allah Maha melihat. Mungkin timbul soalan, Ustaz, kita juga melihat kan? Ya. Allah Maha melihat? Ya. Kita melihat? Ya. So apakah sama melihat kita dengan melihat Allah? Tidak sama. Melihat kita ialah dengan cara yang ada sekarang inilah. Adapun melihat Allah sama sekali tidak sama dengan cara kita melihat. Bagaimana serah kepada kelayakan Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengannya wajib. Sibuk-sibuk nak tanya-tanya macam mana kaifiat, tak tahu. Banyak sangat mempersoalkannya, ini merupakan sesuatu yang dianggap sebagai bid'ah yang tidak sepatutnya kita nak sibuk berlebih-lebihan dalam hal seperti ini. Nah, inilah disiplin ilmu dalam kita mempelajari Allah yang bersifat Al-Basir. Baik, tuan-puan, jom mari kita enjoy dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, menikmati ayat-ayat Al-Quranul Karim dalam memahami asma'ullah Al-Basir. Apa dia? Yang berikutnya. Surah Ali Imran ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun min Allah wallahu basirun bil 'ibad. Sadaqallahul azim. Oh, ini ayat yang sama ya, yang kita baca tadi. Baik, kita tengok kepada ayat yang berikutnya. Surah Al-Hadid ayat 4. Surah Al-Hadid ayat 4, firman Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tuan-puan, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencipta dan menjadikan langit dan bumi, kemudian Allah itu istawa 'alal 'arsy, bersemayam di atas arasy. Bersemayam ini bahasa mudahnya lah duduk di atas arasy. Kalau ustaz nak sebut dalam bahasa Arab, ana astawi 'alal kursi. Saya astawi, duduk atas kursi. Nah, istawa ni kalau ustaz orang Kelantan dia panggil duduk selo lendik. Ni orang Kelantan ya. Okey, jom sila datang ke rumah saya. Sila duduk atas kursi. Tiba-tiba tamu kata, tak payahlah ustaz, saya nak duduk selo lendik atas lantai. Maknanya nak duduk tegak atas lantai. Jadi itu disebut istawa.
Jadi Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Allah duduk selelendik atas arasy. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan mohon tolong jangan kecoh ya. Allah duduk selelendik itu sifat manusia. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, jom kita memahami dengan bahasa Al-Quranul Karim. Apakah istawa manusia sama dengan istawa Allah? Tidak sama. Duduk manusia dengan duduknya Allah tidak sama. Allah itu laisa kamitslihi syai', tak sama dengan makhluk. Namun beriman dengan istawanya Allah itu wajib. Kaifiatnya tidak tahu. Kok nak tanya lebih-lebih itu hanya menjadikan rosak pemikiran kita. Itu sebab disebut oleh ulama ini adalah sesuatu yang tidak boleh untuk kita nak nak korek juga macam mana cara Allah istiwa, macam mana cara Allah istawa, tak akan selesai. Yang paling penting ialah memahamilah dengan zahir ayat Allahu istawa. Allah itu bersemayam atas arasy, duduk atas arasy, duduk lendik, selo lendik atas arasy. Kaifiat macam mana? Wallahu a'lam. Mungkin tuan-puan nak tahu, kalau cuba membuat satu perumpamaan ya, gini. Jangan kata cerita Allah dengan makhluk, hatta sama makhluk sendiri pun tak sama. Tak sama dari segi biarpun perkataannya sama tetapi realiti tidak sama. Contoh, muka Azhar, muka manusia. Okey, sekarang cuba tengok muka Azhar Yaqub. Inilah dia muka kita ni. Muka tuan-puan pun sama jugalah. Ada apa? Ada telinga, ada hidung, ada mata, ada pipi, ada mulut. Baik. Yang kedua ialah muka pintu. Dah lain dah kan? Muka manusia ada mulut, ada hidung, ada pipi. Muka pintu ada ke hidung? Ada ke mulut? Ada ke pipi? Tidak ada. Tapi tetap orang kata muka pintu. Maknanya tidak sama. Jadi kalau sesama makhluk tu pun kita boleh memberikan konotasi dan definisi yang berbeza. Ini kan Allah Azza wa Jalla, maka dengan kelayakan Allah Azza wa Jalla semata-mata. Nah, apa lagi? Contoh, katakanlah kita nampak ada orang kampung bekerja-kerja, tiba-tiba kita tanya, kerja apa tu? Oh, kerja lembu putus. Tuan-puan, betul ke lembu putus? Tak betul tu. Bukan lembu yang putus, tapi tali lembu yang putus. Namun tidak ada pula orang bercakap, mengejar tali lembu yang putus. Amboi, cermat yang bercakap. Jadi ini yang dikatakan bagaimana bahasa ni sesuatu yang unik, sesuatu yang seni. Yang paling penting kita memahami kerangkanya sendiri. Okey, kita balik kampung. Kemudian banyak nyamuk, nak tidur malam tak boleh. Kita pun pergilah ke kedai. Beli apa? Beli ubat nyamuk. Wahai toke, saya nak beli ubat nyamuk. Tuan-puan, betul ke istilah ubat nyamuk tu? Salah tu. Bila sebut beli ubat nyamuk bermakna nyamuk kita macam sakit kat rumah. Tak. Sebenarnya bukan beli ubat nyamuk tetapi membeli racun untuk membunuh nyamuk. Namun tidak ada pula orang pergi ke kedai bercakap, okey, saya nak beli racun untuk membunuh nyamuk. Amboi, sidik yang cara bercakap. Jadi ini yang Ustaz katakan tadi, bagaimana pertama sekali kajilah Al-Quran. Dan Alhamdulillah Ustaz secara peribadi sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla selama 4 tahun Ustaz duduk dalam secara formal mengkaji Al-Quranul Karim dari segi struktur bahasa Arab, dari segi sastra bahasa Arab ketika belajar di Universiti Jordan, dan dikaitkan dengan Al-Quranul Karim menyebabkan cara kita memahami Al-Quran tu alhamdulillah biiznillah lebih, orang kata, lebih ada zuq, lebih ada rasa, lebih dalam maknanya, dan ini merupakan sesuatu yang masya-Allah anugerah Allah Azza wa Jalla kepada kita yang belajar. Tak apalah, itu sebagai sampingan ya tuan-puan. Akhir sekali pada ayat ini Allah menyebut wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu dengan apa yang kamu lakukan basirun. Allah itu maha melihat. Jadi yang kita nak tonjolkan pada ayat ini ialah Asmaul Husna. Allah Al-Basir.
Allah yang maha melihat, Allah yang maha menatap, Allah yang maha menyaksikan. Baik tuan-puan, jom mari kita tengok lagi beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim yang lain. Seterusnya pada surah Yunus. Surah Yunus ayat yang ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma taslu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda idza tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis samaa wa la asghara min dzalika wa la akbara illa fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz. Tuan-puan, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala secara umumnya nak beritahu bahawa apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita usaha, apa yang kita rancang, bahkan apa yang kita fikir tetap diketahui oleh Allah. Allah mana? Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, Allah yang maha menyaksikan. Biarpun pada ayat ini, zahir ayat surah Yunus 61 ini tidak ada perkataan Al-Basir, ayat Allah Azza wa Jalla yang maha melihat, namun ia difahami dari segi siyaqul kalam, dari segi struktur ayat. Dari segi struktur ayat, bagaimana hujungnya membuat kesimpulan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar, maha melihat atas apa yang kamu lakukan, biarpun secara terang-terang maupun secara sulit. Jadi boleh dikatakan bagaimana ayat ini masuk dalam kategori memahami Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Basir. Secara istimbatnya, secara pengajarannya. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, mari kita tengok pula pada surah Taha. Tadi surah apa? Surah Yunus. Alhamdulillah Ustaz bersama dengan jemaah pergi ke mana ya? Pergi ke Palestin. Pergi ke Palestin, antara lain kami melalui juga satu kawasan melintasi Tel Aviv dan juga pergi sampai ke Laut Mediterranean, kawasan pemandangan yang sangat cantik di sana. Dan disitulah perkhabaran qila wa qala, dikatakan tempat lokasi cerita Nabi Yunus berlaku. Cerita mana? Cerita yang masyhur bagaimana Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan nun. Yang ditelan oleh ikan nun kerana kecewa dengan kaumnya yang tidak menerima nasihat Nabi Yunus. Akhir sekali ditelan dan beradalah Nabi Yunus beberapa ketika dalam perut ikan nun. Ikan nun ni ikan paus lah, ikan besar. Kau nak kata paus pun boleh, nak kata jerung pun boleh, nak kata ikan besar pun boleh. Namun akhir sekali bagaimana Nabi Yunus sentiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang famous yang disebut oleh Allah pada surah Al-Anbiya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang disembah melainkan engkau wahai Allah. Subhanak, maha suci engkau wahai Allah daripada sebarang bentuk kelemahan dan kekurangan. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk di kalangan hamba-hamba yang banyak melakukan kezaliman. Maka Nabi Yunus yang sentiasa berdoa dengan doa ini, akhir sekali Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Yunus dengan cara memuntahkan ikan tersebut, memuntahkan Nabi Yunus, akhir sekali terkeluar daripada perut ikan dan tercampak di tepi pantai.
yang qila wa qala dikatakan ia berlaku di Laut Mediterranean. Betul ke salah? Wallahu a'lam. Bagi kita tidak penting lokasinya Laut Mediterranean ke, Laut Merah ke, Laut Cina Selatan ke. Yang paling penting adalah durusun wa ibar, pengajaran yang kita nak hasilkan daripada kisah tersebut. Tunggu lagi, oleh kerana keberadaan kita di Laut Mediterranean tu, biarlah imbasan tu ke situ. Imbasannya, oh inilah kok betul sungguh cerita Nabi Yunus, lokasi, betul sungguh lokasi inilah tempat berlakunya kisah Nabi Yunus. Maka kita boleh synchronizkan dengan hati kita, dengan perasaan kita, dengan jiwa kita, dengan emosi kita untuk menzahirkan satu ingatan akan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi ini pada respon Ustaz, alang-alang menyebut tentang ayat 61 daripada surah Yunus. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Mari kita terus menikmati nas-nas Al-Quranul Karim di bawah tajuk Asma'ul Husna, Allah yang bersifat Al-Basir. Maka kali ini apa yang berlaku? Kali ini ialah merujuk kepada surah Taha ayat 46. Surah Taha ayat 46 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Nabi Musa ini hidup bersama dengan Nabi Harun. Bahkan kalau kita melihat secara lebih luas, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam yang hidup sezaman dengan Nabi Musa ini ramai. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Syu'aib, Yusha' bin Nun. Ini adalah Nabi Khidir. Ini adalah Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam yang sezaman, yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi, semua kita tahu kan tuan-tuan bagaimana Nabi Musa ni berdakwah kepada selain daripada kaum Bani Israel, selain daripada kaum Qibti, juga diarah berdakwah kepada orang-orang penting di Mesir, iaitulah Qarun, Haman, termasuklah Fir'aun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberitahu pada ayat yang lain, idhhaba ila Fir'aun. Pergilah kamu wahai Nabi Musa dan juga Nabi Harun berdakwah kepada Fir'aun. Kenapa? Fa innahu tagha, kerana sesungguhnya Fir'aun itu adalah melampaui batas. Jadi dalam beberapa keadaan memang pergi sungguh pun Nabi Musa, Nabi Harun berdakwah kepada Fir'aun, namun dalam beberapa keadaan ada jugalah rasa khawatir, rasa bimbang sebagai naluri kemanusiaan. Sebab apa? Sebab Fir'aun ni bukan calang-calang. Zalim pun dia, jahat pun dia, kejam pun dia, rakus pun dia, khianat pun dia, bunuh orang pun dia. Maka ialah sebagai naluri manusia ni ada jugalah terdetik rasa takut, rasa bimbang, rasa gundah, rasa tak selamat dan seumpamanya. Jadi menenangkan hal itulah akhir sekali Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quranul Karim surah Taha ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman, la takhafa, kamu wahai Harun dan Musa, jangan takutlah apa yang bakal berlaku tentang nasib kamu. Sebab apa? Innani ma'akuma, aku sentiasa bersama dengan kamu berdua. Asma'u, aku mendengar. Wa ara, dan aku melihat. Aku mendengar dan aku melihat. Jadi berdasarkan kepada ayat ini, maka diambil kesimpulan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala apa dia? Mendengar dan juga melihat.
Sekali lagi Ustaz sebut, apakah mendengar Allah sama macam mendengar kita menggunakan telinga? Tidak. Apakah melihat Allah sama macam melihatnya kita melihat menggunakan mata? Tidak. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tetap tidak sama dengan makhluknya. Macam mana Allah mendengar, macam mana Allah melihat, wallahu a'lam bissawab. Beriman dengannya wajib. Sibuk bertanya lebih-lebih, ini merupakan bid'ah yang tidak sepatutnya berlaku. Nah, bila sebut cerita Nabi Musa pun sama tuan-puan, ketika mana Ustaz membawa jemaah ke Palestin pun sama, kita pergi melihat maqam kubur Nabi Musa alaihissalam. Jadi bila kita pergi ke sana, kita akan terasa satu suasana, oh inah dia perjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam usaha untuk menegakkan Islam, membenteras jahiliah. Jadi ini yang dikatakan bagaimana musafir ke Palestin tuan-puan merupakan musafir yang sangat mendekatkan kita dengan Islam dan perjuangan para nabi dan para rasul. Sebab apa? Pertama sekali tuan-puan kena ingat tahu, semua 124,000 para nabi dan para rasul pernah menziarahi Palestin ataupun lebih tepatnya Masjid Aqsa. Pernah adalah semua para nabi dan para rasul 124,000 orang pernah menziarahi Palestin dan Masjid Aqsa. Macam mana Ustaz? Tuan-puan sila rujuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana Rasulullah SAW setibanya di Masjid Aqsa, Nabi diberi penghormatan untuk solat sunat 2 rakaat dan makmumnya siapa dia? Semua para Nabi dan Rasul 124,000 orang. Ini yang dikatakan bagaimana bumi Palestin, bumi Masjid Aqsa adalah bumi yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Baik. Jadi apa yang paling penting di sini ialah kita nak buat kesimpulan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini Maha melihat dan ini adalah Asmaul Husna sekaligus juga merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan ia sememangnya disebut di dalam Al-Quranul Karim. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Di sini Ustaz ingin membawa dia punya kesan dengan maksud apakah kesan utama, benefit utama, feedback utama apabila kita mulai meyakini bahawa Allah Azza wa Jalla itu Tuhan yang Maha melihat dan Maha menatap. Ustaz buat satu cerita ya. Di sini ialah cerita yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar Al-Khattab, tuan-tuan dan puan-puan, menjadi khalifah Islam yang kedua. Satu masa beliau pergi ke Mekah daripada Madinah dan daripada Mekah nak pulang semula ke Madinah. Dalam perjalanan pulang ke Madinah tuan-puan, dia singgah di satu kawasan yang dilihat bagaimana adanya Al-Ghulam, seorang remaja sedang menghalau-halau kambing dan biri-biri di tengah-tengah padang pasir. Maknanya fahamlah akan Umar Al-Khattab ini ialah pengembala kambing yang bekerja dengan majikan seseorangnya. Maka Umar Al-Khattab cuba nak test akan akhlak yang ada pada Al-Ghulam ini. Akan sejauh mana penghayatan Asmaul Husna yang ada pada remaja ini, akan kefahaman terhadap Allah yang bersifat Al-Basir. Maka akhir sekali Umar kata, wahai ghulam, boleh tak dalam banyak-banyak ekor lembu ni kamu jual kepada aku seekor? Kamu jual kepada aku seekor, kamu pun dapat duit. Kata ghulam ini, tak boleh. Ini bukan hak milik aku hanya pekerja sahaja. Ada majikan yang menguruskannya. Kata dengan Umar, tak apalah, kamu jual, kamu dapat duit. Kata dengan lelaki ini, mana boleh. Allah tahu. Kata dengan Umar, macam mana yang dikatakan Allah tahu? Fa innakallah.
Itu bahasa yang digunakan. Fa innakallah. Okey, mana ya? Fa innakallah. Si lelaki al-ghulam tadi menyebut fa innakallah, maka sesungguhnya engkau wahai Allah as-sami' yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. Masya Allah. Mendengar hal ini, bagaimana Umar Al-Khattab dengan penuh kegembiraan melihat kepada kentalnya iman dan tauhid yang ada pada al-ghulam, pada remaja ini. Artinya, nak beritahu, biarpun Umar kata alah jual seekor, bukan pun majikan kamu melihat kamu menjual kambing itu kepadaku, tetapi si remaja ini membalas, kalaupun majikan aku tidak melihat, tetapi Allah tetap melihat. Fa innakallah, sesungguhnya engkau wahai Allah as-sami' al-basir, yang maha mendengar, al-basir lagi maha melihat. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat sekalian, inilah yang dikatakan cegahan daripada inside out. Kita ni tuan-puan ada dua mekanisme cegahan. Satu, cegahan yang disebut outside in, daripada luar ke dalam. Kedua, cegahan daripada dalam keluar. Apa maksud cegahan daripada luar ke dalam? Maksudnya begini. Contoh direct to the point ya. Katakanlah adalah duit RM1,000 atas meja di tempat awam. Berlaku pada ustaz ni contohnya. Okey, wah ada duit tercicir ni RM1,000. Ustaz pun nak mencuri. Ustaz paling kanan, paling kiri, ustaz cuba tengok surrounding apa yang berlaku. Oh, line clear. Apa maksud line clear? Polis tidak ada, CCTV tidak ada, special branch tidak ada, apa lagi? Orang ramai tidak ada. Maka tidak ada sebab untuk ustaz tidak mencuri, untuk ustaz tidak merompak, untuk ustaz tidak mengambil hak orang lain. Sebab apa? Tidak ada mekanisme kawalan. Mekanisme kawalan outside in tidak berlaku. Jadi, akhir sekali manusia ini terbatas transparan dia, terbatas integriti dia, hanya baik ketika mana ada CCTV sedang zoom dia, oh tak mencuri. Bila CCTV tidak ada, sibuk mencuri. Oh dia tak merompak bila ada special brand pantau dia, bila ada SB pantau dia, bila ada polis pantau dia, baik saja. Seorang yang berintegriti, berhemah tinggi, profesional. Tapi bila tidak ada ini semua, bergasak dia mencuri, merompak, menyamu semua ada. Nak beritahu betapa terbatasnya mekanisme makhluk yang bersifat outside in. Yang kedua ialah mekanisme yang bersifat inside out. Inside out ni maknanya ialah hati. Instinct yang ada dalam hati kita, perasaan kita, pemikiran kita, attitude kita, akidah kita, yang bagaimana kita rasakan. Okey, adalah duit RM1,000 ni di tempat awam, paling kanan, paling kiri, biarpun polis tidak ada, CCTV tidak ada, askar tidak ada, orang tidak ada, tapi tetap kita tidak mencuri. Kenapa? Allah tetap ada. Allah tetap ada. Dan Allah itu apa dia? Maha melihat, maha menatap, al-basir, maha menyaksikan. Dan bukan sekadar itu, aku akan bertemu dengan reward and punishment. Baik, buat baik dibalas baik, kemuncak namanya syurga. Buat jahat dibalas keras, kemuncak namanya neraka. Jadi, sebatas kefahaman kita, Asma'ul Husna, Al-Basir menjadikan kita ni seorang yang berintegriti, seorang yang transparent, seorang yang beraccountability, seorang yang profesional. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, nilai inilah yang kita nak tanam kepada umat Islam di Malaysia terutama sekali. Kalaulah kita tengok bagaimana di Malaysia ni kes rasuah sangat teruk berlaku. Kes orang kata menggelapkan wang negara banyak sangat berlaku. Kes orang kata mengambil hak orang lain dengan cara tak betul kuat sangat berlaku. Maka nak tak nak kita kena didik dengan nilai Asma'ul Husna.
Allah Maha melihat, Al-Basir. Allah Maha menatap, Al-Basir. Allah Maha menyaksikan, Al-Basir. Dan kamu akan bertemu dengan azab neraka. Kalau kau mencuri, merompak, mengambil hak orang lain, kalaupun dunia kamu lepas, orang tak tahu, tapi ingat Allah Azza wa Jalla menunggu kamu akhirat kelak untuk sembam muka kamu di tiang neraka. Inilah dia kehebatan. Sebab tu kalau tanya ustaz, siapa yang paling berhak belajar Asmaul Husna, memahami nilai-nilai seperti ini? Jawapannya ialah sepatutnya tajuk ini diangkat, dibahas di parlimen. Tajuk ini dikuliahkan di parlimen. Tajuk ini dikuliahkan di undangan negeri. Tajuk ini dikuliahkan di pejabat-pejabat DU. Sebab apa? Mereka ini adalah decision maker, yang pemegang amanah duit rakyat berjuta-juta, berbilion-bilion. Jangan suka hati mereka saya nak mencaturkan sesuka hati mereka tanpa berlakunya amanah atas apa yang patut dilakukan, dan perkara ini hanya dapat berlakunya amanah, integriti, transparent apabila adanya nilai hidup beragama, dan paksi yang paling fundamental ialah memahami Asmaul Husna. Sebagaimana contoh kita pagi ini, Allah Al-Basir, yang maha melihat. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, untuk pagi ini Ustaz rasa sepada itu sahaja dahulu. InsyaAllah kita akan sambung kuliah yang berikutnya untuk Ustaz membahaskan dua tajuk penting di bawah tajuk Allah yang bersifat Al-Basir. Apa dia? 5 faedah meyakini Allah yang bersifat Al-Basir, serta perbezaan di antara basar dan basirah. Basar melihat dengan mata, basirah melihat dengan mata hati, dan apakah kesan dan implikasi daripada setiap tersebut. Iaitu insya-Allah kita akan bahas pada siri kuliah yang akan datang. Dan sebelum kita tamat, seperti biasa, marilah sama-sama kita mengikuti, memahami dan beramal dengan satu doa. Pada hari ini Ustaz nak bagi satu doa yang saling melengkapi satu sama lain. Doanya berbunyi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Seterusnya, Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Yang bermaksud, wahai Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu petunjuk dan ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Wahai Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu hidayah dan jalan lurus. Jadi kalau tuan-tuan tanya, Ustaz ini doa apa dia? Kita boleh kata ini doa supaya kita istiqamah dengan petunjuk daripada Allah. Ini doa supaya kita sentiasa disucikan oleh Allah daripada dosa dan maksiat. Ini doa supaya hidup kita ni sentiasa saja al-ghina. Al-ghina maksudnya ialah kita tidaklah orang kata sibuk-sibuk, orang kata nak bersandar dengan manusia, tapi kita hanya bersandar hidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa ini doa yang maksur yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selalulah kita membacanya supaya nilai-nilai tersebut berlaku pada diri kita. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati kita semua. Dan akhir sekali Ustaz menyerulah tuan-tuan dan puan-puan untuk terus memberikan sokongan kepada Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz, sama ada tuan-puan mendaftar anak-anak belajar di sana atau mengikuti program MMQ Malaysia Menghafaz Al-Quran, atau memberikan sumbangan infak sedekah jariah zakat kepada pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz fasa yang kedua, ataupun untuk tujuan membeli tanah bagi diwakafkan untuk pembangunan fasa yang ketiga. Sekian, terima kasih. Jom mari kita bersama-sama tutup majlis ilmu kita ini dengan membaca surah Wal Asri dan majlis kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah.
Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya